Okay, jadi hari ni kita nak buat tutorial. Semua dengar suara cikgu okey ya? Jelas tak? Jelas tak suara cikgu? Dengar. Kalau boleh siapa yang duduk kat tempat sunyi tu dia respond lah dalam video ni supaya menarik sikit kawan dia nak tengok bila dia tonton balik. Sekejap cikgu cakap seorang lah. Okay, jadi siapa ingat daripada last class tu apa formula yang kita ada untuk muatan haba tentu? Apa formula dia? Kita cikgu formula muatan haba tentu. Cepatlah. Siapa nak jawab? MCO. Q sama dengan apa? Bagi cikgu versi yang tu. Q sama dengan apa? Apa MCO. formula dia? Bukan MC. Oh, MC theta. Theta. Ni theta. Okay, jadi M ni jisim. Okay. C ni muatan haba tentu. Okay. Theta ni apa? Theta apa? Theta tu apa? Cepat jawab. Hey. Anik, theta tu apa? Cepatlah. Kamu tak keluar suara, cikgu cancel kelas ni. Cepat. Theta tu apa? Suhu awal tolak suhu akhir. Bukan. Dia perubahan suhu. Maknanya suhu yang lebih besar tolak suhu yang lebih kecil. Perubahan. Jadi kita sentiasa tolak yang besar dengan yang kecil. Perubahan. Okay, jadi kalau kata suhu dia daripada 20 naik sampai 80, berapa theta dia? Theta dia berapa? Cepatlah. Ada lag kot cikgu punya suara. 60. Cikgu punya suara keluar lambat ke? Cikgu pun tak tahu. 60 lah betul eh? Jadi kamu tolak yang besar dengan yang kecil. Okay, jadi hari ni kita nak buat soalan berkaitan dengan formula ni. Lepas tu kita ada formula lain tu. Kalau kita pakai pemanah rendam, kita ada formula Q sama dengan apa? Sama apa? Cepat. Q sama dengan apa? Semua line tak clear ke? Semua tak tahu? Q sama dengan apa? Kalau kita pakai pemanah rendam, kita pakai alat elektrik. Cepat cikgu kira sampai 10. Bagi tahu cikgu formula dia. Sekejap cikgu tutup ni. Meeting ni. Cikgu suruh kamu tengok video, cikgu buat kelas hari lain. Cepat bagi tahu cikgu. Kalau pakai pemanah rendam, apa formula dia? Salah. Dia ada pakai kuasa. Ada kuasa terlibat. Cepat. Siapa hari tu masuk kelas hari tu? Tengok semua tak tahu ni sebab apa? Q sama dengan apa? P darab dengan T. P tu apa? P tu apa?
P tu apa? Hitung jumlah haba yang diperlukan untuk memanaskan 5 kg besi daripada 30 darjah Celsius hingga 55 darjah Celsius. Dibagikan muatan haba tentu besi adalah 452 joule per kg per darjah Celsius. Okey, bagi tahu cikgu maklumat apa yang dibagi daripada soalan ni. Dibagi maklumat apa kat kamu? Jisim bahan. Jisim bahan. Jadi dia bagi kamu M. Okay, jadi kamu tuliskan, keluarkan maklumat daripada soalan 5 kg. Ni dia bagi apa ni? Suhu akhir, suhu awal. Jadi kita boleh kira perubahan suhu dia. Berapa perubahan suhu dia? Berapa perubahan suhu dia? Bawa kalkulator masing-masing . Berapa perubahan suhu? 25. Okey, jadi yang dia bagi ni apa? Yang 452 joule per kg per darjah Celsius ni apa? C, muatan haba tentu. Okey, pandai. Muatan haba tentu kita 452. Dia suruh cari apa? Ni dia nak apa ni? Jumlah haba yang diperlukan. Maknanya dia nak huruf apa kalau kita ada formula ni? Q. Dia nak Q. Okey, semua orang cuba kirakan untuk cikgu berapa kamu dapat nilai Q. Kira kan? Semua orang kena kira. Okey. Jadi masukkan je kamu punya parameter. Darab dengan 25. Senang saja. Cuma kamu kena cam je soalan tu nak apa. 5 darab 45, 2 darab 25 dapat berapa? Dapat berapa? Cikgu kenapa skrin gelap? Orang lain gelap ke tak gelap? 452. Orang lain skrin gelap ke tak gelap? Tak. Tak gelap. Anik punya 56,000. Anik punya internet slow. Anik, kamu duduk lagi dekat dengan modem lagi. Duduk jauh-jauh dengan modem, internet lemah. Kalau data, kamu pergi duduk luar. 566 Apa unit untuk Q? Apa unit untuk Q? Unit untuk Q apa? Jumlah haba. Apa unit dia? Siapa tahu? J kilo. Apa? Bukan. Yang tu unit muatan haba. Untuk tenaga haba apa unit dia? Cari. Dapat dah. Apa unit untuk tenaga? Dah jumpa ke belum? Namanya? J. Betul, Joule. Okay. Okay, mari kita tengok soalan nombor 2 ni. Suatu cecair berjisim 2 kg disejukkan dari 40 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Jika jumlah kehilangan haba daripada cecair itu 120,000 joule, berapakah muatan haba tentu cecair tersebut? Okey, untuk soalan ni dia nak apa? Apa yang dia nak? Beritahu cikgu, simbol dia. Apa yang dia nak? Muatan haba tentu. Maknanya dia nak apa? Q ke C. M? Dia nak C. Jadi dia nak C. Dia bagi maklumat sama kan? Dia dah bagi M. Dia dah bagi theta, bila kamu tolak, lepas tu yang ni dia bagi Q. Jadi kamu tulis semua maklumat dia bagi. M kamu 2. Theta berapa tu? Daripada 40 jadi 10. Berapa theta? Berapa theta kamu? Jawab. 30.
30. Jawab je Ni siapa-siapa. Siapa-siapa pun boleh jawab lah. Cikgu tak pilih kamu punya, tak ada giliran. Okey. Jadi kita nak C dia, Q sama dengan MC theta kan. Jadi kamu boleh pusing ni, jadi C sama dengan apa? C sama dengan apa? C sama dengan apa? Dia ni Iman. C sama dengan siapa tahu ni? Pusing sikit. M theta. C sama dengan Q over M theta. Okey, kirakan ni, masukkan nilai-nilai ni, lepas tu cari kat cikgu C dia dapat berapa. Berapa jawapan C dia? Dah ke belum? Belum. Apa? Cikgu kira 2 kali dapat jawapan sama. Siapa dah kira dah dapat berapa? Masukkan nilai-nilai ni yang kamu dah ada kat sebelah ni. 120,000. Siapa kat situ tak bawa kalkulator? Pergi ambil kalkulator kamu. M dia Silap. M dia 2 kg. Dapat jawapan berapa? Tak berani dah. Kira je ni, picit kalkulator. 2,000. 2,000. Okey, bagi tahu. 2,000. Unit dia. Apa unit untuk C? Sebab yang ni kamu kena ingat. Joule. Lagi? 2,000 per kilo. Joule. Per darjah Celsius. Okay, ingat lah, kalau tak ada unit, tak laku jawapan kamu ni, dia tolak markah jawapan ni. Okey, cuba kamu jawab soalan. Okey. Soalan nombor 3 ni, kamu tengok soalan dia. Suatu bekas mengandungi 8 kg air pada suhu 28 darjah Celsius dipanaskan oleh suatu pemanas rendah berkuasa 1.5 kilowatt selama 5 minit. Jika haba yang hilang ke persekitaran diabaikan, berapakah suhu akhir air itu? Jadi dia nak suhu akhir air. Jadi nampak tak yang ni alat pemanas rendah kita? Maknanya kita kena pakai formula apa tadi nak dapat kita punya tenaga yang dibekalkan tu. Pakai formula apa tadi? Siapa catat tadi? Apa formula dia? Kalau dia bagi kamu kuasa. QPT. Q sama dengan PT. Q sama dengan PT. Okey. Jadi ingat lah, yang ni dia kata kita ada air yang dipanaskan, lepas tu apa kat mana? Satu bekas 8 kg air dipanaskan satu pemanas rendam. Lepas tu dia beritahu awal tu suhu dia 28 tapi dia tak beritahu kita suhu akhir tu. Jadi yang ni kita masih lagi pakai Q sama dengan MC theta. Tapi sebab tenaga haba ni dibekalkan oleh pemanas rendam, jadi kita pakai PT ni untuk tahu banyak mana tenaga haba yang dibekalkan. Jadi P ni kena dalam unit watt. Jadi sekarang ni 1.5 kilowatt. Berapa watt tu? Berapa watt? 1.5 kilowatt. 1.5 kilowatt berapa watt? Picit K kat kalkulator kamu. Kamu punya kalkulator kelabu kan? Jadi kamu nampak tak K tu kat kalkulator kamu? Kamu picit 1.5K. Kamu akan dapat jawapan dia dalam watt. Dapat berapa? Berapa 1.5K ni? 1,500. 1,500 sebab K ni kilo. Kilo tu maknanya darab 10 kuasa 3. 1,500 watt. Okey. Jadi yang ni power, time ni dia tulis dalam minit. Kita boleh guna terus ke tidak? Boleh. Ni tukar saat. Jadi kita kena darab dia dengan 60. 5 minit darab 60 dapat berapa? Berapa saat?
300. 300 saat. Okey, jadi Q sama dengan PT kan. P darab T sama dengan MC theta. Theta ni sebab kita nak suhu akhir dia. Jadi kan kita kena tolak besar dengan kecil kan. Jadi suhu yang kita tak tahu tu yang besar. Kita tulis dia sebagai X. Boleh? Jadi X tolak dengan suhu awal. Suhu awal kamu 28. Nanti last kali maknanya kita nak cari nilai X ni. Okey, sekarang ni kamu masuk semua nilai yang kamu ada. P kamu 1500, T kamu 300, M kamu 8 kilo, T 4200, lepas tu X tolak 28. Alright, yang ni nak uji algebra kamu sikit, bagi tahu cikgu X dapat apa. X tu soal akhir kamu. Kira kan? Ingat nak, kira ni dulu. Lepas tu dua orang ni darab kan. Jadi bila kita pindah dia jadi bahagi. Pindah orang lain ni dulu. Last kali buka kurungan. 28 ni negatif bila pindah sana jadi positif. Jadi maknanya dia jadi tambah 28. Kamu akan dapat X. Pindah sampai X sudut seorang-seorang tu yang cikgu selalu cakap lah. Jadi berapa kamu dapat nilai X? Kira kan? Dah. Siapa dapat dah? Siapa dapat dah X? Namanya dah ke belum? Dah? Belum? Ni darab dulu. Bagi 8, bagi 4200, tambah 28. Tak tambah 28 sama. X tolak 28 sama dengan 13.39 kan? Lepas tu X sama dengan, kamu tak tambah 28. Cepat. Apa jawapan last kali? Tak logik lah jawapan kamu kecil daripada suhu awal dia. Sedangkan dia dah serap haba. Okay, jadi patutnya jawapan dia kena besar daripada suhu awal dia. 41.39. 41.39. Pandai, okay. Darjah Celsius. Oh, kesian ni. Internet dia slow. Okay. Ingat no? Jadi kalau kata kita nak suhu awal ke suhu akhir, kamu tengok dulu besar ke kecil, mana satu yang dia nak tu. Kalau suhu dia meningkat, maknanya suhu akhir dia akan jadi lebih besar dari suhu awal kan. Jadi yang besar mesti tolak yang kecil. Okay, jadi yang kamu nak tu untuk kes yang ni yang besar. Jadi kamu kena tengok dia tengah jadi makin sejuk ke makin panas. Sebab kita nak jawapan yang positif untuk suhu. Okay, mari tengok soalan yang ni. Yang ni lebih kurang macam yang kita buat minggu lepas. Jadi dia kata kat sini, seketul besi berjisim 0.5 kg dipanaskan sehingga 100 darjah Celsius dalam air yang mendidih.
Okay, jadi kita ada logam, kita masukkan dia dalam air panas. Lepas tu kita panaskan dia dalam air mendidih. Sampai dia jadi 100 darjah Celsius. Okay, kemudian dia kata logam ni kita masukkan dia dalam satu bikar air. Jadi bikar air ni dalam dia dah ada air 1.5 kg dan suhu awal dia 27 darjah Celsius. Lepas tu dia kata suhu meningkat sampai jadi 32 darjah Celsius. Okay. Berapakah muatan haba tentu bagi ketulan besi tu? Jadi bila dia rendam besi, suhu tu meningkat daripada 27 jadi 32. Dia nak C apa? Dia nak C ketulan besi tu. Dia macam mana kamu nak start soalan macam ni? First buat apa? First buat apa? Cari apa? suhu akhir. Suhu awal, suhu akhir. Jadi logam ni suhu awal dia berapa? Tak tahu. Tak tahu ni. Kalau dia rendam dalam air 100 darjah Celsius, dia jadi 100 darjah Celsius lah. Okay, jadi yang ni suhu awal logam kamu. Dia logam kamu ni dia akan membebas haba ke diserap haba? Bebas. Bebas haba. Jadi dia makin sejuk. Air tu makin panas kan? Last kali dua-dua capai suhu yang mana satu? Last kali dua-dua jadi suhu berapa? Keseimbangan terma dia. Pada suhu berapa? Siapa tahu jawab cepat. Last kali dua-dua orang ni pada keseimbangan terma jadi suhu berapa? Ada dah tulis dah. Ada dah tulis dah kat situ. Berapa? Cepat. 32. 32. Jadi maknanya suhu akhir logam ni 32. Suhu akhir untuk air ni pun 32. Faham? Alhamdulillah. Jadi ingat tak cikgu punya last class, haba yang dibebaskan sama dengan haba yang diserap. Sebab apa? Dia kata tak ada haba terbebas ke persekitaran. Maknanya semua haba yang dibebaskan oleh logam ni diserap oleh air. Di haba bebas sama dengan haba serap. Okay. Jadi haba bebas maknanya tenaga haba lah. Q dia. Q yang bebas tu Q siapa? Q logam kan? Jadi Q logam adalah sama dengan Q air. Air. Jadi Q ni formula dia tadi tu MC theta. Jadi bila kita kata MC theta, M tu kena M logam, C tu kena C logam, theta tu perubahan suhu logam. Faham? Daripada 100 jadi 32. Jadi untuk air, M air, C air, theta pun theta air. Semua lain-lain kan? Okay, sebab dia ni mengalami benda yang berbeza dengan dia ni. Okay, berapa tadi M logam tadi? Berapa dia tulis? Berapa M logam? 100. Tak lah. M, jisim dia. Tak nampak. Ni ada dah. Screen kamu lambat sikit kot. Siapa nampak? Beritahu cikgu. Berapa M logam? Berapa M logam? 0.5. 0.5. Yes. Ini M logam. Ini M logam. Okay. Lepas tu C logam. C logam kamu tahu ke yang kita kena cari? Dia suruh cari C logam kan? Berapakah muatan haba tentu bagi ketulan besi? Jadi C ni kita memang tak tahu. Jadi yang ni 0.5. Yang ni C lah sebab yang ni yang kita nak cari. Theta dia berubah daripada 100 jadi 32. Jadi berapa theta dia? Suhu dia berubah dari 100 ke 32. Berapa perubahan suhu dia? 100 tolak 68. 68. 68. 68. Okey, yang belah sini pula. M air tadi berapa? 1.5 kg kan? Yang ni kan? 1.5. Ambil. 1.5. C air berapa? 27. 4,200. 5. Ni 4,200. Lepas tu theta air berapa? Daripada 27 jadi 32. Jadi berapa perubahan suhu dia? 5.
Jaya? Okey, tu apa? Oh, siapa punya? Oh, okey. Terima kasih. Cikgu dapat pizza. Okey. Jadi 1.5 darab 4,200 darab 5. Okey. Solve ke yang ni? Berapa kamu dapat CL? Berapa dapat CL? Hihi. Ni sama macam tadi, 1.5 darab 4,200 dulu, darab 5. Lepas tu yang belah kiri ni semua darab kan? Jadi kamu terus bahagikan, answer bagi 68, lepas tu answer bagi dengan 0.5. Faham? Berapa kamu dapat? Berapa dapat CL kamu? Okey. Dah? Dah kira dah? Mana aku Hafiz tu? Kamu ada calculator tak? Kamu kira lah sekali. Bagilah cikgu jawapannya. Ha? Dah ke belum? Dah. Ni. $926.47. Okey, betul. 926.47. Okey. Okay, ya? Semua dapat nilai yang tu ke? Okey, ya. Dia punya unit dia ingatlah joule per kg per darjah Celsius. Okey. Okey, ni satu lagi soalan. Satu lagi soalan yang lain. Dah habis dah ke tadi? Ada soalan tak nak tanya? Faham ke tak faham? Faham tak? Dah ke? Boleh ke cikgu pergi kat soalan nombor 5 ni? Ha? Boleh ke tak boleh? Aduh. Boleh? Okey, jadi yang ni, yang cikgu tunjuk kat kamu ni, semua ni soalan yang lain-lain bentuk. Faham tak? Ni maknanya dia boleh bagi kamu soalan yang macam ni lah dalam exam. Sama ada kita hanya apply formula Q sama dengan MC theta tu,
Ataupun mungkin ada soalan yang kamu kena pakai Q sama dengan PT dulu baru kamu boleh apply formula Q sama dengan MC theta. Ataupun macam soalan atas ni tadi kita kena pakai konsep keseimbangan terma. Nah, jadi dia tak cakap dengan jelas suhu akhir logam tapi kamu patut tahulah kalau dia rendam logam dalam air last kali dua-dua orang akan capai suhu yang sama. Yang ni pakai konsep keseimbangan terma. Jadi yang ni agak susah sikit. Nah, dalam exam kalau nak buat beginilah caranya. Nah, jadi yang ni format yang last kali kita tengok apa yang berubah jadi apa. Jadi dia kata kat sini seketul plumbum berjisim 2 kg dijatuhkan dari tingkat atas sebuah bangunan setinggi 32.5 meter. Jadi kita ada satu bangunan tinggi, lepas tu kita lepaskan satu plumbum daripada bangunan tu. Nah, okey. Jadi bangunan ni dia bagi tinggi dia, ada sebab lah. Mungkin kita nak guna sekejap lagi. Dia kata sekarang ni jika tenaga keupayaan graviti awal plumbum ditukar sepenuhnya kepada tenaga terma. Tenaga terma ni tenaga haba. Berapakah kenaikan suhu ketulan plumbum itu apabila menghentam lantai? Jadi dia kata tenaga keupayaan graviti bila dah sampai tanah ni dia akan berkurang kan? Sebab dia bertukar sepenuhnya jadi tenaga haba. Faham tak? Jadi siapa ingat kat sini? Apakah formula untuk tenaga keupayaan graviti? Siapa ingat? Kamu punya TU kamu. Kita ada belajar waktu kita belajar tajuk kegravitian hari tu. Apa formula dia? Siapa ingat? Ni clue kamu, dia bagi ketinggian. Lepas tu nampak tak formula dia bagi G? Apa formula untuk tenaga keupayaan graviti? V. Apa? Ni dia bagi H. Lepas tu ada G kat sini. Cuba teka apa formula dia? Jish. MGH. M, jisim kamu darab dengan graviti darab dengan ketinggian. Jadi semua bertukar. Jadi ikut prinsip keabadian tenaga kan. Memang banyak benda fizik ni pakai prinsip keabadian tenaga. Semua tenaga tu akan bertukar kan. Sebab tak ada yang boleh direka cipta kan. Jadi kamu punya MGH last kali dia akan jadi tenaga terma. Maknanya MGH sama dengan apa? Tenaga terma kamu formula dia apa? Tenaga haba kamu. Jadi MGH sama dengan apa? Siapa boleh jawab cepat? MGH akan tukar sepenuhnya jadi tenaga terma, tenaga haba. Jadi sekarang ni dalam formula MGH akan sama dengan apa? Siapa kat belah sini? Tenaga haba. Apa formula dia? Apa formula untuk tenaga haba? Q. Q maknanya dia sama dengan MC theta. Sama tak M ni dengan M ni? Sama tak? Tak. Ya, kenapa dia berbeza? Sebab tu gravity. No, M ni. M sama tak? Sama-sama. Sama, jadi kita boleh potong dia. Jadi betul lah formula dia MGH sama dengan MC theta. Jadi sekarang ni kita nak masuk nilai lah. Kita nak cari apa? Dia nak suhu, kenaikan suhu kan. Jadi theta ni kita kena pecahkan dia nak. Jadi G kita tahu, G 10. H kamu 32.5. C kamu berapa? 130. Ni muatan haba tentu plumbum 130. Okey, theta kamu. Jadi sekarang ni suhu plumbum tu dia akan berkurang ke dia akan bertambah? Kurang. Kurang? Sekali lagi. Kenapa dia akan berkurang? Dia tukar jadi tenaga terma. Suhu dia akan bertambah ke berkurang? Bila dia sampai sini, dia makin panas ke makin sejuk? Panas. Makin panas. Okay, dia nak kenaikan suhu je, bukan dia nak suhu akhir. Jadi kat sini theta saja. Okey. Jadi kamu cari berapa dapat theta? Berapa kenaikan suhu yang dialami? Semua soalan ni sebenarnya senang-senang saja.
Tapi kita kena tahu daripada soalan tu kita nak apply konsep apa. Ha? Fizik macam tu lah, dia macam matematik. Tapi dia ada kefahaman dahulu. Jadi berapa jawapan dia? Berapa kenaikan suhu pelambang kamu? .5, betul. 2.5 darjah Celsius. Okey. Jadi meeting ni tinggal kurang daripada seminit. Cikgu akan bagi kamu link baru. Nah, sebab kita ada soalan kertas 2 pula nak jawab. Putuskan yang ni.